Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina Muhammadin al-amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Ibu-ibu, ayah-ayah, teman-teman dan para penonton yang saya muliakan, alhamdulillah segala puji bagi Allah yang telah mempertemukan kita dengan bulan Ramadan. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Teman-teman, alhamdulillah di saat Allah Subhanahu Wa Taala mewajibkan kita bulan puasa, berpuasa di bulan Ramadan, maka kita sudah pasti mengenal ayat yang mana Allah Subhanahu Wa Taala bicarakan, yang mana ayat itu membicarakan tentang kewajipan berpuasa. Di dalam surah yang sama, ayat yang setelah Allah SWT mewajibkan ibadah puasa, Allah SWT tekankan lagi sekali, yang mana daripada ayat inilah para ulama nyatakan kewajipan berpuasa di bulan Ramadan, iaitu ayat yang berbunyi a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an. Syahrul Ramadan, bulan Ramadan. Ibu-ibu, ayah-ayah, teman-teman, di dalam banyak-banyak ayat, di dalam surah, di dalam Al-Quran, di dalam surah Baqarah, ternyata Allah SWT sebutkan bulan Ramadan. Di dalam banyak-banyak bulan Ramadan, dalam banyak-banyak bulan yang ada, 12 bulan, Allah SWT mulakan bulan Ramadan dengan menyebut kalimah Ramadan di ayat ini. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi Quran. Bulan Ramadan yang diturunkannya ayat Al-Quran. Al-Quran. Maka Imam Ahmad di dalam tafsir Imam Ibn Kathir menyatakan, katanya Imam Ahmad, yang mana Allah SWT turunkan Al-Quran itu sepenuhnya di dalam bulan Al-Quran, iaitu di bulan Ramadan. Sebab itu signifikan bulan Ramadan ini dikaitkan dengan bulan Al-Quran. Di dalam bulan Ramadan ini juga kita mengenali Al-Quran, yang mana Allah Subhanahu Wa Taala turunkan ianya untuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka Rasulullah SAW di bulan ini sentiasa tadarus sebagaimana kita lakukan di Singapura ataupun melalui online. Kalaulah dahulu kala kita tu biasakan dengan majlis tadarus Al-Quran, maka tadarus ini bukanlah perkara yang baru, tetapi di zaman Rasulullah SAW sendiri sudah Rasulullah lakukan bersama Jibril. Di bulan seperti inilah Rasulullah SAW sentiasa tadarus bersama Jibril. Maka dibawanya kepada para sahabat, sehinggalah sampai ke sekarang kita kenali sebagai tadarus Al-Quran di bulan Ramadan. Ibu-ibu, ayah-ayah, Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Quranu hudan linnas, iaitu Quran itu ianya adalah petunjuk bagi manusia, bukan untuk orang yang beriman saja, bukan untuk orang muslimin saja, tetapi ianya untuk manusia, bagi siapa yang ingin mengenal Allah Subhanahu Wa Taala, bagi siapa yang ingin mengenal risalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka hudal linnas menjadi petunjuk bagi manusia, wa bayyinatin minal huda. Di dalam petunjuk tersebut adanya ayat-ayat dan dalil-dalil dan bukti-bukti yang terperinci bagi siapa yang ingin mengenal Allah Subhanahu Wa Taala. Wa bayyinatin minal huda wal furqan, dan bagi siapa yang ingin mengenali halal dan haram. Ibu-ibu, ayah-ayah, di saat Allah Subhanahu Wa Taala
memuliakan kita dengan bulan Ramadan, kita mengisi siang harinya dengan kita berpuasa, maka di malam harinya kita isi juga dengan solat tarawih. Maka di luar Ramadan, maka tak ada solat tarawihnya dan tak ada puasanya, tapi yang kekal, tetap kekal sehinggalah sekarang. Sebab itu Al-Quran itu dikenali sebagai mukjizat sepanjang zaman, mukjizat yang sedang berjalan bersama kita ibu-ibu, ayah-ayah, iaitu Al-Quran. Di saat di bulan-bulan yang lain juga kita dituntut untuk kita membaca Al-Quran. Alhamdulillah. Maka senang di saat ini ibu-ibu, ayah-ayah, saya berpesan kepada diri saya juga dan kepada teman-teman di luar sana agar kita mengambil kesempatan ini dengan kita mengkaji Al-Quran. Kita bukan setakat saja membaca, dan kita membaca dengan sepenuhnya, dengan penuh tajwidnya. Maka kita ambil peluang ini untuk kita mengkaji semula ayat-ayat Al-Quran. Ibu-ibu, ayah-ayah, senang saya membicarakan sebuah hadis yang diriwayat oleh Imam Tabrani, apabila kita ni di bulan Ramadan, kita sentiasa kaitkan dengan kita mengkaji, kita mempelajari Al-Quran, kita mengaji Al-Quran. Maka inilah pesanan untuk diri saya juga dan teman-teman. Rasulullah SAW pernah bersabda melalui Sayyidina Abi Hurairah. Katanya apa? Ma min rajulin yu'allimu waladahu Al-Quran fid dunya illa tuwija abuhu yaumal qiyamati bitajin fil jannah ya'rifuhu bihi ahlul jannah bita'limi waladihi al-Qur'ana fid dunya. Daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, barang siapa yang mengajar anaknya Al-Quran di dunia, maka Allah Subhanahu wa taala akan memakaikan bapanya dengan mahkota di hari kiamat kelak. Ia dapat dikenali oleh semua ahli syurga kerana berjaya mengajar anaknya Al-Quran semasa di dunia. Ambillah kesempatan ini di saat kita sedang menunggu solat, ataupun setelah kita habis solat, setelah kita berzikir. Ambillah masa untuk kita buka lembaran Al-Quran, kita mengkajinya, kita mempelajari ayat-ayat tersebut. Tak lupa juga dengan kita bertadarus. Dengan zaman sekarang yang mana kalau kita dahulu kita berpeluang untuk bertadarus secara berjemaah, tetapi jangan sampai situasi yang berubah daripada satu zaman ke satu zaman, kita pun ikut berubah. Iaitu zaman sekarang kita boleh mempelajari, kita boleh mengaji melalui online, melalui Zoom, sehingga melalui Telegram dan WhatsApp dan segala macam cara kita gunakan. Maka kita ambillah peluang untuk kita mengajar anak-anak kita. Kita pastikan bagi siapa-siapa kaum ayah-ayah, kaum ibu, bagi siapa yang sudah boleh mempelajari Al-Quran, pastikan anak-anak mereka dapat mempelajari Al-Quran. Sebagaimana Rasulullah SAW ajarkan pada para sahabat. Ibu-ibu, ayah-ayah, kita tahu fadilat yang sangat luar biasa apabila Allah SWT jadikan ayat ini sebagai mukjizat sepanjang zaman. Maka kita sebagai orang-orang Islam, kita sebagai muslimin, kita ambillah kesempatan ini, kita mempelajari Al-Quran itu sebagaimana para sahabat mempelajarinya. Sehingga kalau sekiranya satu ayat itu perlu dia mengkaji dan dia beramal, maka perlukan masa. Maka ambillah masa itu. Kita ambillah masa yang terluang ada, kita pastikan, kalau kita boleh pelajarinya, kita cuba ajarkan kepada anak-anaknya sebagaimana yang disebutkan oleh Rasulullah SAW dalam hadis tersebut, yang mana kalau kita inginkan dikenali di khalayak orang-orang yang beriman di hari kiamat kelak dengan Allah SWT memakaikan mahkota, kita pastikan anak kita boleh mengaji Al-Quran, insya-Allah. Ibu-ibu, ayah-ayah, di dalam masa yang sama kita pun tahu yang mana di bulan ini, bulan yang mana kita kenal dengan musim ibadah. Musim ibadah yang mana amalan yang sunnah dijadikan wajib. Maksudnya pahalanya itu digandakan bagaikan ibadah yang wajib. Dan ibadah yang wajib itu digandakan sebagai 70 kali ataupun diangkat darjatnya sebanyak 70 kali. Maka jangan lepaskan untuk kita mengkaji Al-Quran, kita mempelajari Al-Quran. Ibu-ibu, ayah-ayah, sesuai dengan
Pesanan Rasulullah SAW di dalam hadis riwayat Imam Tirmizi daripada sahabat Rasulullah SAW, Abdullah ibn Mas'ud. Abdullah ibn Mas'ud ni antara sahabat Rasulullah SAW yang antara orang yang pertama melaungkan kalimah Allah, melaungkan ayat suci Al-Quran di Kaabah. Di ketika Rasulullah SAW bersama berdakwah di Mekah ketika itu, masih lagi orang kata apa, Islam itu berdakwah secara senyap-senyap, maka Sayyidina Abdullah bin Mas'ud dengan beraninya dia keluar panjat ke atas Kaabah dan melaungkan dan membacakan Al-Quran. Ya, maka Sayyidina Abdullah bin Mas'ud meriwayatkan hadis ini, katanya, man qara'a harfan min kitabillah falahu hasanah wal hasanatu bi asyri amthaliha la aqulu alif lam mim harfun walakin alifun harf wa lamun harf wa mimun harf. Maksudnya apa? Barang siapa membaca satu huruf dari kitab Al-Quran, nescaya ditulis baginya satu kebaikan, satu hasanah. Dan satu hasanah, satu kebaikan ini ibaratnya menyamai 10 kebaikan. Aku tidak berkata, iaitu Rasulullah katanya, aku tidak berkata alif lam mim satu huruf, bahkan alif itu satu huruf, lam satu huruf, dan mim itu satu huruf. Maka ibu-ibu, ayah-ayah, ambillah kesempatan ini untuk kita sama-sama sentiasa mengkaji Al-Quran dan mempelajari Al-Quran serta mengaji Al-Quran. Saya ucapkan 3 perkara ni kenapa, ibu-ibu, ayah-ayah? Saya ingin membawa satu kisah yang mana kita boleh ambil kisah ini. Ada 2 kisah. Yang pertama, kisah yang mana kita tahu tadarus itu adalah amalan yang mana daripada zaman Rasulullah SAW sendiri. Di bulan seperti ini Rasulullah bertadarus dan khatam bersama Sayyidina Jibril. Dan begitu jugalah disampaikan kepada para sahabat. Dan para sahabat faham dan membawa Al-Quran itu ke mana saja mereka pergi. Dan antara sahabat yang terkenal sebagai orang yang pertama yang mengasaskan halaqah Al-Quran di bumi Syam ketika itu, iaitu Sayyidina Abu Ad-Darda. Abu Darda ni seorang sahabat Rasulullah SAW yang dikatakan orang yang antara kaum Ansar yang terakhir masuk Islam. Tetapi Allah muliakan dia juga dengan seorang yang ahli ibadah, zuhud, tak lupa juga dia tu ahli Al-Quran. Maka ketika Sayyidina Umar, di zaman pemerintah Sayyidina Umar minta Abu Darda untuk pergi ke Syam dan ajarkan fikih dan ajarkan ilmu Al-Quran. Maka dalam riwayat, satu ketika majlis, kalau sekiranya Sayyidina Abu Darda radhiyallahu anhu hampir ke masjid ataupun berada di bumi Syam di masjid, maka ada 1000 di bawahnya. Maka senang kata ada dalam 100 halaqah Al-Quran. Bagaimana satu halaqah, satu kumpulan ada 10 orang dan satu orang itu dilantik untuk sebagai mulaqin, sebagai yang membetulkan, yang mendengarkan dan membetulkan. Kalau sekiranya dia ingin memperbetulkan satu ayat ataupun mengajar ayat satu ayat, Sayyidina Abu Darda akan panggil mulaqin tersebut. Masya Allah. Itu satu kisah yang ingin saya bawakan. Yang kedua, kisah sekiranya antara kisah yang saya ingin sampaikan ini adalah apabila kita tahu yang mana Allah Subhanahu Wa Taala jadikan Al-Quran itu satu huruf diberikan pahala, kita ambillah peluang, pastikan anak-anak kita hafal Al-Quran, baca Al-Quran walaupun mereka tidak faham, ibu-ibu, ayah-ayah. Kenapa? Kerana satu hari kalau di saat mereka dah senang dengan Al-Quran, kita mohon mereka ni senang dengan Al-Quran. Kita ni bila mengkaji atau mengaji Al-Quran, mempelajari Al-Quran, kita ni tidak lain tidak bukan sebenarnya ingin lebih dekat dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Selain daripada melalui ibadah puasa kita, dengan kita tahu yang hanya Allah saja boleh tahu seseorang itu berpuasa ataupun tidak. Dan antara banyak-banyak ibadah puasa ni lah orang yang tak tahu yang mana kita tu tak tahu yang seseorang tu buat kerana manusia ataupun kerana Allah. Maka unsur riak tu tak ada. Baiklah, itu cakap pasal puasa. Cakap pasal solat. Kita tahu fungsi solat itu juga
yang mana Allah SWT inginkan di sebalik solat itu mengingati Allah. Wa aqimus salata li dzikri, dan kamu dirikanlah solat untuk memperingatiku, mengingati Allah SWT. Maka bila kita baca Al-Quran, kita ini sebenarnya nak pastikan anak-anak kita dan kita juga dekat dengan Allah SWT kerana ianya adalah kalamullah, kata-kata Allah Subhanahu Wa Taala yang azali. Maka dan antara mukjizat Al-Quran juga, selain daripada ianya dituntut untuk membaca, ibu-ibu, ayah-ayah, bila kita ni ianya dibacakan ataupun diperdengarkan, antara mukjizat Al-Qurannya sampai ke hati bagi siapa-siapa yang mendengar. Walaupun barangkali orang yang mendengarkan itu tak memahami satu patah daripada ayat Al-Quran, tidak memahami itu adalah bahasa Al-Quran ataupun bahasa Arab. Apatah lagi kita orang Melayu di Nusantara, kita pastikan anak-anak kita boleh mengaji, boleh mengenal huruf Al-Quran. Maka kenapa ingin saya bawa kisah ini? Kisah yang mana di sebalik satu kisah, kalau boleh kita tu ambil faedah, kita ni boleh jatuh cinta dengan Al-Quran. Ibu-ibu, ayah-ayah, hadis cerita ini diriwayatkan di dalam kitab Imam Ibn Kathir, dan Imam Ibn Kathir menukilkan daripada hadis Imam Bukhari. Di salah satu ketika Rasulullah SAW utuskan di Masjid Quba, di kalangan kampung Quba. Kita tahu Rasulullah SAW kan berpindah daripada Quba ke Madinah, ataupun Quba tu di dalam Madinah, tetapi Quba itu tidak jauh daripada Masjid Rasulullah SAW sendiri. Dia tidaklah jauh sehingga 5 km pun. Maka Rasulullah utuskan seseorang sahabat ini, iaitu untuk memimpin solat mereka. Maka seorang sahabat ini, kisah ini diriwayatkan dalam hadis Imam Bukhari, katanya Rasulullah SAW perintahkan seorang sahabat untuk mengimamkan mereka. Maka di dalam setiap kali mereka solat, dia ni solat, setiap kali dia habis Fatihah ataupun ingin membaca satu surah, dia akan mulakan dengan satu surah yang kita lazim dengar, iaitu surah Al-Ikhlas yang menyamai sepertiga Al-Quran. Dia membacanya. Lalu setelah dia habis bacanya, baru dia baca dengan surah yang lain. Maka dia setiap kali satu rakaat yang dia imamkan tu, dia akan baca surah Al-Ikhlas. Sehingga para sahabat di kalangan mereka itu bertanya pada imam tersebut, maka katanya, boleh tak kamu ni baca hanya pilih 2 saja. Kalau nak baca Al-Quran, baca surah Ikhlas, kemudian sambung dengan solat, ataupun kamu pilih ayat-ayat yang lain. Maka sahabat ini katanya, aku tak enggan untuk mendengarkan apa yang nasihat kamu, tetapi dia nak dicakap apa? Kalau kamu inginkan, aku ni senang dengan membaca surah ini, surah Al-Ikhlas. Kalau kamu senang dengan apa yang aku lakukan, iaitu dengan bacaan surah Ikhlas, lalu dia baca surah yang lain, akan aku teruskan. Kalau kamu tak mahu, kamu enggan, maka aku boleh izinkan kepada siapa-siapa saja yang boleh yang menjadi imam. Maka itu yang berlaku pada zaman Rasulullah SAW sendiri. Maka sahabat ketika itu, mereka katakan orang yang imam ini antara orang yang senang baca Al-Quran, yang hebat baca Al-Quran. Maka ini utusan Rasulullah SAW, maka mereka pun ikutkan. Sampai satu ketika mereka pun bertanya kepada Rasulullah SAW. Maka dan bertanya pada Rasulullah SAW, dan Rasulullah sendiri katanya, kamu tanyakan kepada dia kenapa beliau itu senang buat demikian. Maka jawabnya sahabat itu kepada sahabat-sahabat ini, dan sampai kepada Rasulullah SAW, ya Rasulullah, sesungguhnya aku ini sayang dan cinta sangat terhadap Al-Quran, suka sangat dengan ayat surah Al-Ikhlas. Maka Rasulullah SAW sambung di sebalik hadis itu, disebabkan kamu suka dan cinta kepada ayat itu, ianya menyebabkan kamu masuk ke dalam syurga. Hubbuka iyah adkhalaka al-jannah. Kerana kamu cintakan terhadap ayat itu, surah Ikhlas ini, maka ianya menyebabkan kamu masuk ke dalam syurga.
Maka ibu-ibu, ayah-ayah, kita lihat bagaimana seorang sahabat bila dia suka membaca, dia jatuh cinta dengan Al-Quran. Dan dalam hadis ini, ya, seorang sahabat ini berkata kepada Rasulullah SAW, "Inni uhibbu hadhihi surah." Sesungguhnya aku sayangkan kepada surah ini, iaitu Qul huwallahu ahad. Maka Rasulullah SAW katanya, "Hubbuka iyaha adkhalaka al-jannah." Apabila kamu sayangkan surah tersebut, ianya menyebabkan kamu masuk ke dalam syurga. Semoga Allah SWT jadikan kita, anak-anak kita, ahli keluarga kita, ya, antara orang yang senang membaca Al-Quran. Ibu-ibu, ayah-ayah, kalaulah tak mampu kita nak khatam Al-Quran di dalam bulan ini, cubalah pastikan anak-anak kita tu, kita sendiri memperbanyakkan bacaan Al-Quran. Kalau tak mampu ya untuk membaca sebanyaknya, kita pastikan kalau boleh tu mereka tu memperbanyakkan bacaan surah seperti surah Al-Ikhlas. Ya, yang maka kita tahu kita tahu fadilatnya sangat, orang kata apa, besar, sehingga Rasulullah SAW di satu ketika sedang berbaring minta pada sahabat untuk dibangunkan, akan aku sampaikan kamu satu surah yang mengadili, yang sama, yang menyamai sepertiga Al-Quran. Ibu-ibu, ayah-ayah, selain kita ingin memahami surah Al-Ikhlas, insya-Allah di ruang yang lain kita cuba faham surah Ikhlas. Ketahuilah, selain daripada maksud sepertiga ini, maksudnya selain daripada ianya mengadili sepertiga agama Islam ataupun Al-Quran itu sendiri, maka kita ketahuilah ianya mengandungi fadilah yang sangat besar, kerana ianya mengagungkan Allah Subhanahu Wa Taala, dan sekaligus kita ni beribadah hanya kepadanya. Maka kita tahu surah ini kita mengadili sepertiga daripada Al-Quran. Kita sama-sama baca, ya. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Ibu-ibu, ayah-ayah, tak sampai 1 minit kita sudah dapat, orang kata apa, pahalanya khatam Al-Quran. Namun of course tak sama bagi seseorang itu yang mengaji daripada ayat yang pertama surah Fatihah sampailah surah An-Nas. Of course tak sama, tetapi jangan sampai kita terlepas. Kalau tak mampu nak khatam Al-Quran, sekurang-kurangnya pastikan anak-anak kita ni ataupun kita mengaji surah Al-Ikhlas sebanyak mana yang mungkin. Ya, sebagaimana satu ketika Rasulullah SAW dia didatang oleh seorang sahabat yang mana dia didengarkan satu malam jiran dia tu mengaji di dalam solatnya hanya membaca surah Al-Ikhlas. Sebab tu tak ada masalah langsung kalau sekiranya kita ni dalam solat, kita pun ada yang mengulang-ulangi ayat ayat Ikhlas tersebut ataupun ayat yang mana kita senang. So, sebagaimana sahabat ini lakukan, maka dia bertanya, jiran dia ni dengar seorang sahabat membaca surah Ikhlas sepanjang malam, maka bertanya kepada Rasulullah SAW. Maka Rasulullah katanya dalam riwayat yang lain menyatakan, sesungguhnya ya ianya, iaitu surah Ikhlas itu menyamai sepertiga Al-Quran. Alhamdulillah, sampai sini saja yang boleh saya sampaikan. Kita mohon pada Allah Subhanahu Wa Taala agar kita menjadi ahli Al-Quran, menjadi orang yang sentiasa mendengarkan Al-Quran dan sekaligus tenang dengan membacaan Al-Quran. Dan kita mohon pada Allah SWT agar Allah SWT kurniakan lidah kita sentiasa berzikir melalui Al-Quran dan membaca selawat, insya-Allah, di bulan ini dan di bulan-bulan yang lain. Maka apa yang baik itu datangnya daripada Allah Subhanahu Wa Taala, dan segala kekurangan itu adalah datang daripada saya. Saya mohon maaf. Kita tutup dengan bacaan doa, Allahumma rahamna bil Quran
واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة. اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار واجعله لنا حجة يا رب العالمين. Sekian saja, wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.